Jadi kita beranggapan beginilah saudara. Bagi saya, akhirnya kita harus beranggapan kita tidak mempunyai Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Eloklah, tutup ajalah kementerian tu. Kalau dah hal ehwal pengguna tidak disantuni. So, terima kasih Zoplot, jaga kesihatan. Jadi saya nak bercakap lebih, saya tak doktor pesan saya. Dan memang saya naik darah lagi. Saudara, macam manalah saya tak buat marah, tak marah. Hari ini saudara, mulai malam ini, pukul 12 tengah malam ni, harga minyak naik lagi. Geramnya aku. Harga minyak naik hari ini, RON 95 naik 3 sen. Dah jadi RM1.93. RON 97 juga naik 3 sen. Dan diesel naik 4 sen. Kalau minyak naik, harga barangan, kos pengangkutan tinggi. Bila kos pengangkutan tinggi, harga barang di pasaran juga akan turut naik. Jadi Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna ni, kamu buat apa? Sebab saya kena tutup ajalah kalau begitu. Dapat makan gaji buta saja. Takkan itu pun kita nak ajar. Apalah salah kamu panggil pengusaha-pengusaha syarikat petroleum. Sama ada Petronas ke, Shell ke, apa semua, panggil. Ini harga ni kalau boleh aku tak boleh. Saya nak supaya dia dikekalkan. Rakyat tengah susah sekarang ni. You all kena berkorban sedikit. Dan harga minyak di pasaran antarabangsa dunia pun bukanlah meningkat mencanak naiknya. Ini ya Allah, ya Tuhanku. Menteri buang boreh itu. Ya, Saudara Ismaili, saya bersetuju kata. Saya dapat dari kiriman daripada catatan ni daripada Puan Mariam Siddiq. Apa dia kata? Salam tu, dia kata, rintihan kami rakyat menderita susah. Kerajaan yang hilang majoriti, tapi kabinet masih ada 70 orang lebih menteri bergaji penuh. Tapi kami rakyat makan bubur nasi. Yang tak payah berlauk pun katanya. Zalimnya mereka. Datuk, macam mana nak buat surat terbuka pada Yang Dipertuan Agong agar baginda tahu penderitaan kami? Dah tak ada tempat nak mengadu ni, nak menghantar surat nak Pertuan Agong lah. Puan Mariam, sabar, nanti saya akan bagi pencerahan sedikit. Nah, ini bila saya tengok benda begitu, macam mana saya boleh tahan perasaan saya untuk tak rasa meledak. Ya, kita beristighfar banyak-banyak. Ya, Saudara Haji Sulaiman, kita beristighfar. Jangan lupa, kita masih ada Tuhan. Ya, pernah dia tanya apa pandangan Datuk tentang pendedahan buku Tommy Thomas bekas AG. Macam kena tempias saja sumpah laknat Datuk Najib. Akhirnya rakyat melihat seolah-olah sumpahan laknat Datuk Najib sudah mengena. Sebab itu kita lah hidup ni, jangan buat fitnah. Saya tak mau bercakap lebih sebab kes itu masih dipercara di mahkamah. Tapi rakyat sudah dapat melihat satu demi satu. Saya berhasrat untuk mengulas tentang Tommy Thomas ini malam besok. Sebab saya ada tadi bertimbun. Saya punya ini fakta-fakta yang perlu saya santuni. Supaya malam besok saya akan khususkan pencerahan saya berhubung dengan Tommy Thomas. Dan Jabatan Pegawai Negara. Itu saya, insyaAllah besok saya akan ulas satu persatu. Hari ini, hari ini Perdana Menteri kita berada di Indonesia. Dalam rangka lawatan untuk mengadakan perbincangan bersama rakan sekerjanya, Presiden Indonesia, Bapak Jokowi. Rakyat tengah susah. Kita di negara kita ini darurat. Kita ini sepatutnya tak boleh PKP, Perintah Kawalan Pergerakan. Leadership by example. Orang kata tindakan melalui tauladan lah. Tidak, dia boleh bebas. Dan dia bukan pergi seorang. Dia bukan pergi 2 orang dengan isteri dia. Dia pergi dengan entourage, dengan rombongan. Bila rombongan, menteri luar ada, kaki tangan kerajaan apa semua. Ini menggunakan wang rakyat. Apa pentingnya untuk kita berada di Indonesia saat ini, saat negara diserang oleh COVID-19. Saat negara berada dalam kedudukan ekonomi yang begitu teruk. Buat apa pergi? Tak bolehkah ditangguhkan? Dan saya terkejut juga pagi tadi, sekitar jam 11 pagi. Live telecast. Tak pernah seumur-umur hidup saya lah, saya menjadi wartawan, tak pernah saya melihat lawatan Perdana Menteri ke luar negara dibuat secara live telecast. Tak ada. Daripada zaman Tun Razak, zaman Tun Hussein On, zaman Tun Dr. Mahathir, zaman Pak Lah, zaman Datuk Seri Najib. Balik-balik zaman Dr. Mahathir. Tak ada lawatan resmi Perdana Menteri ini dibuat secara siaran langsung. Kerana kalau kita buat siaran langsung, melibatkan kewangan.
Walaupun kita okey, share lah antara TV Malaysia ke, bernama TV ke, dia share, berkongsi dengan TV Malaysia. Masih kena bayar. Apalah salahnya dirakamkan. Malam 8.30 malam, siarkanlah melalui TV. Saya biasa jadi wartawan. Dia kenapa mesti live nak tunjuk kehebatan? Kononnya Perdana Menteri Presiden Indonesia menyambut dengan penuh protokol. Kononnya nak tunjuk buat apa? Rakyat dah menyampah, dah meluat. Tak payah. Tunjuklah. Saya bukanlah nak mengkritik Tan Sri Muhyiddin ni, tapi mereka yang dikelilingi Perdana Menteri tidak boleh memberi nasihat. Bagilah nasihat, tak payahlah Tan Sri benda-benda macam ni. Ini tidak. Diusahakan lagi. Diusahakan. Supaya ini gambaran rakyat, supaya mendapat penghormatan rakyat. Rakyat cuma hormat kalau pemimpin itu menyantuni rakyat. Tak payah tunjuk kehebatan kamu lah. Ini saya lihat macam ada teman-teman telefon saya kata, "Tok, ini mengalahkan hebatnya Tuan Agong, macam raja-raja pula ni." Saya kata tak tahulah. Itu orang keliling dia itulah. Nak bila pergi melawat ada entourage, ada rombongan, ada kos yang kena tanggung. Dan negara dalam keadaan susah. Rakyat susah. Kamu nak bagi caruman kumpulan orang semalam bekerja, kumpulan orang semalam bekerja pun tak mampu. Kamu nak beli prihatin lagi berdikit-dikit. Orang ni dapat 100, hari ni dapat 200, ini dapat 300. Kalau kamu tak boleh nak menyantuni rakyat, tak payah tunjuklah. Memanglah sebagai Perdana Menteri, kalau pergi mana-mana pun, kalau Perdana Menteri Indonesia datang sini pun, kita akan beri penghormatan yang sama. Tapi tidak pula Pak Jokowi nak buat secara langsung dari Kuala Lumpur. Kehadiran Bapak Presiden ke Kuala Lumpur. Tak ada. Dulu, saya ingat lagi, Tun Tanam Kiti Kacon. Tun Tanam Kiti Kacon, waktu itu di Thailand mengalami perintah darurat. Kehadiran Tun Tanam Kiti Kacon disambut oleh pelajar-pelajar kita dengan unjuk rasa. Akhirnya ramai ditangkap. Ertinya dia tak ada buat live. Sebaiklah tadi tak ada pula saudara-saudara kita kat Indonesia tu buat unjuk rasa. Tak ada keperluan. Itu saudara kumat kami, mereka riak Datuk. Itulah saya katakan, nak tunjuk aku hebat. Jadi saya, bukanlah niat saya melakukan kritikan melulu. Jadi orang nanti kata, Datuk Kamal Amir ni kalau dia buka saja nanti lain tak ada, dia bantai PM. Saya bukan, tidak. Kalau yang baik-baik, tapi tidak ada ransangan ekonomi untuk rakyat yang dilaksanakan secara tuntas. Dan semalam dia pergi malam tu, kononnya perutusan khas di kaca TV. Benda itu pre-recording. Dirakam terlebih dahulu. Tapi digambarkan seolah-olah live. Kenapa rakyat ditipu? Kenapa tunjuk bahawa Datuk perutusan khas Perdana Menteri jam 3 petang? Sedangkan dia boleh bergerak waktu tu nak pergi ke Jakarta. Jadi ini masalahnya saya lihat. Tak payah nak tunjuk. Dan tak payah bagi perutusan lah. Dah 39 kali. Tiap-tiap kali menghantar perutusan, akhirnya warga netizen. Warga netizen memberontak. Ini masalahnya. Saya mengharapkan supaya mereka yang berada di anjung kekuasa Sri Perdana yang mengelilingi Tan Sri Perdana Menteri itu bekerjalah sejujur mungkin. Nyatakan fakta figura, nyatakan sebenar-benarnya bagaimana keadaan rakyat sekarang ni. Sebab saya lihat, ni satu hal lagi. Saya tak tahu sama ada murni jiwa Duli Yang Mahmudah Tuan Agong menyediakan sesawang ataupun laman websitenya. Saya rasa itu bukan. Tetapi bagaimanapun ia terdedah. Tapi kalau benarlah website itu diwujudkan oleh Istana Negara, memanglah satu benda yang baik. Sebab bagi dia nak menyantuni rakyat. Dan saya bersyukur pada Allah SWT sebab saya melihat santunan daripada warga netizen yang dihantar kepada Duli Yang Mahmudah Tuan Agong dengan penuh santun, bahasanya okey. Tidaklah apa-apa ni bercakap sembrono. Tetapi intipatinya boleh katakan 100% tidak menyenangi. Tidak, mereka melahirkan rasa tidak senang terhadap kepimpinan negara. Seolah-olah mereka dah tak tahan lagi dengan pentadbiran Kerajaan Perikatan Nasional di bawah pimpinan Tan Sri Muhyiddin.
dalam satu hantaran yang dimuat naik gambar Tan Sri Perdana Menteri bersama Tuan Agong semalam, macam seolah sesi perbincangan lah. Jadi dalam https://facebook.com 104787644096 post /280127303537807. Ini website. Saya tak tahu sama ada website ini disediakan oleh Istana Negara ataupun kiriman. Saya tak tahu. Tetapi dalam hantaran muat naik gambar itu, kebanyakan mereka menzahirkan keluh kesah, mengadu kesukaran yang mereka alami sewaktu kesan daripada serangan COVID-19. Dan tidak kurang juga yang menyerang pentadbiran Tan Sri Muhyiddin. Cuma bahasa mereka, alhamdulillah, saya rasa lega bahawa Duli Yang Maha Mulia Tuan Agong dihormati, disanjungi. Kalau mereka menggunakan bahasa-bahasa kasar, saya ingat waktu itu juga saya serang mereka balik. Tapi tidak. Jadi ada meninggalkan komen-komen yang agak nakal. Contohnya sebagai salah seorang pengguna dengan nama Hazrik Zamali. Saya baca, dia kata, kami perlukan seorang pemimpin yang baik, tuanku, serta bijak laksana untuk membantu kami dikala negara di lambung musibah. Bukan seorang pemimpin sekampit beras. Daulat, tuanku, moga Allah kurniakan kesihatan dan kesejahteraan yang baik pada seluruh kaum kerabat Sultan Pahang. Ini cara mereka menghantar kepada baginda tuanku mengadu nasib. Kemudian Saudara Muhammad Farhan pula, dia menyokong pendapat saya. Dia kata, betul tu tuanku, sampai bilalah kita nak duduk di bawah kerajaan, tak ada majoriti ini. Jadi kepada bawah Duli Yang Tuan Agong sajalah harapan rakyat. Saya melihat bahawa mereka menyantuni Duli Yang Maha Mulia Tuan Agong dengan begitu santun, tetapi tidak lari daripada menzahirkan keresahan rakyat. Menzahirkan bahawa situasi sekarang ni begitu Raja Nordin, Datuk Seri, who is behind PM? Itu saya tak tahu. Siapa di belakang Perdana Menteri, saya tidak tahu. Tapi tentulah para penasihatnya. Penasihat-penasihatnya adalah mereka yang sisa politiknya, sisa akhbarnya. Sebagai seorang Perdana Menteri, dia ada penasihat. Dia ada sisa politik, ada 3-4 orang. Kemudian adalah unit-unit yang menjaga hal ekonomi dan sebagainya. Termasuk Jemaah Menteri. Tapi yang paling tingginya adalah Jemaah Menteri. Itu yang saya tiap malam tu, saya balun secukup-cukupnya ke ahli Jemaah Menteri Kabinet. Yang saya marah, dia yang datang daripada UMNO. Saya tak boleh berhak nak bercakap soal kalau datang daripada PAS, itu masalah, biarlah ahli-ahli PAS yang menyuarakan pandangan mereka. Saya tak mau sentuhlah soal Parti Peribumi Bersatu ni. Saya tak mau sentuhlah parti-parti yang lain di Sabah dan Sarawak. Cuma warga, ahli parlimen, ahli kabinet daripada PAS, itu memang bukan saya serang, saya sungutkan. Kerana mereka tidak dilihat peka dengan masalah rakyat. Jadi antara warga Maya dengan nama Wan Jitra, dia menuduh, dia mengadu, dia kata, mohon tuanku fahamlah kehendak rakyat. Rakyat dah cukup terseksa dan menderita di bawah kerajaan PN. Pelabur-pelabur dah ramai lari. Rakyat dah ramai yang tak ada kerja. Hilang punca pendapatan. Ekonomi negara makin teruk, tuanku. Kes rasuah makin meningkat. Harap tuanku dengarlah suara majoriti rakyat Malaysia. Saya bersyukur warga netizen kita yang ada negara ini, begitulah mereka menyantuni Duli Yang Maha Mulia Tuan Agong. Mereka menzahirkan keresahan mereka dengan penuh dengan beradab. Saya bersyukur begitu. Macam saudara Zainul Azhar, dia kata, tuanku, negara dan rakyat tidak akan berada dalam keadaan yang baik jika income negara tidak berkembang. Ini pandangan. Pelabur asing hilang kepercayaan jika kerajaan itu rapuh. Kini pun terdapat banyak sektor-sektor awam telah mula tutup sedikit demi sedikit. Ada di antara para pelabur asing pun sudah mula berpindah ke arah negara-negara lain. Jadi untuk rekod, sebelum ini beberapa pemimpin politik dari UMNO maupun pembangkang telah pun membangkit isu yang sama pada baginda tuanku. Macam mana Syed Ibrahim daripada Johor, mewakili parti PKR, dia menuntut supaya Menteri Perdagangan dan Industri, kemudian Ketua Pemuda UMNO, Datuk Ashraf Wajidi sendiri menuntut Menteri Perdagangan Antarabangsa ni menjelaskan tindakan segera kerajaan bagi menangani kejatuhan terus pelaburan langsung asing. Jadi bagi saya melihat keadaan begini,
bahawa mereka-mereka yang berada sebagai penasihat Perdana Menteri bercakaplah secara jujur. Saya berterima kasih dan saya amat bersyukur pada Allah SWT kerana kita masih lagi mempunyai warga cinta damai, mempunyai warga yang begitu tahu adat susila bila berbicara dengan Duli Yang Mulia Pertuan Agong. Jadi